rumah Johor ni ialah untuk melihat kesiapan dan tugas yang telah diberikan pada beberapa penyokong daripada Johor membantu jentera di sini. Semuanya mematuhi SOP untuk menentukan kita boleh menolong calon kita, Dr. Jazli yang ada di sini. Jadi setakat hari ini saya melihat tinjauan saya bahawa jentera Perikatan Nasional di seluruh DUN di Melaka sudah agak lebih kemas, lebih teratur, dan nampak semangat ahli-ahli yang bertugas untuk membantu kemenangan kita ni cukup tinggi. Dan secara rambang, tinjauan yang saya telah buat dan saksikan secara santai, kita tak berkempen seperti yang baru sebentar tadi, nampak ada kecenderungan pengundi-pengundi di kawasan Bemban dan banyak kawasan lain untuk memberikan kepercayaan kepada calon-calon Perikatan Nasional. Kerana semalam pun saya telah jelaskan menerusi pentas Perikatan Nasional menerusi FB Live. Saya telah tegaskan apakah prinsip dan dasar-dasar Perikatan Nasional yang saya bawa ke Melaka ini. Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang bersih. Dan saya nak maklumkan malam ini saya panggil semua adun untuk sign aku janji bahawa mereka akan menentang rasuah. Bukan saja sekarang tapi bila terpilih menjadi adun di semua kawasan di negeri Melaka, itu antara pledge mereka. They will fight against corruption. Ini adalah antara prinsip penting yang menjadi trust pada kerajaan Perikatan Nasional yang saya pimpin dahulu, dan kita nak replicate hal yang sama untuk menentukan supaya negeri Melaka ni dapat terus bangun dan maju dengan sebuah kerajaan yang telus, prihatin, kerajaan yang menolak segala bentuk salah guna kuasa, apalagi menentang rasuah. Saya kira ini satu berita baik untuk pengundi yang ada di negeri Melaka. Pastinya hari lusa pun kita akan mempamerkan manifesto kita yang sudah siap. Itu juga satu bukti kesungguhan kita. Dan kemungkinan besar kita akan bentuk satu badan pemantau yang nanti akan meneliti apa yang kita sebutkan. Kerana kita bukan Pakatan Harapan. Yang kita tahu waktu Pakatan Harapan dahulu menjanjikan bulan dan matahari, tapi Tun Mahathir waktu itu berkata bahawa manifesto itu tak mesti kita ikut dan patuh. Kita tak boleh bohong pada rakyat Melaka. Bila kita janji sesuatu, kita kena tunaikan. Itu adalah tuntutan agama. Dan saya kira rakyat Melaka terasa lebih yakin bahawa kerajaan yang terbentuk nanti adalah kerajaan yang mereka boleh percaya. Dan kita akan buktikan kita ada keupayaan, kita ada kemampuan, dan kita bersedia untuk memikul amanah. Sebab itu saya minta sekali lagi rakyat Melaka bagi peluang kepada Perikatan Nasional, dan saya akan pastikan siapa yang akan menerajui sebagai Ketua Menteri dan barisan ahli Exco yang dipilih adalah yang terbaik. Macam contoh kita punya calon di sebelah kiri saya, seorang doktor yang sudah lama berkhidmat, yang telah mempunyai ramai pasiennya. Saya diberitahu sudah 12 tahun, dah dekat 50,000, di mana beliau telah memberikan khidmat yang baik, menyelamatkan nyawa, jaga kesihatan. Ini baru jadi doktor biasa. Jadi kalau dia berada di dalam sebuah kerajaan yang dipilih, I think dia boleh buat lebih daripada itu. Jadi itulah saja yang saya nak terangkan di sini lah. Ya. Calon CM, bukan PM. Calon CM ni kita akan umumkan
tidak berapa lama lagi. Pastinya sebelum pilihan raya dan hari pengundian. Kita akan beritahu. Masa agak lama untuk menentukan siapa Itu strategi kita. Kita tak mesti umum awal, tapi tak umum langsung pun tak boleh. There must be person ramai sebenarnya yang layak dan boleh jadi ketua menteri. Jadi tak jadi masalah pada kita. keputusan ada tapi siapa dah ada? Ya, sudah ada. Boleh beritahu dari parti mana? Bagi parti mana? Ya, sewajarnya kerana Bersatu mempunyai sejumlah kursi yang besar dan kami diberikan kepercayaan oleh rakan-rakan seperti PAS dan Gerakan. Ketua Menteri itu akan datang daripada Bersatu. Itu saya boleh beritahu di sini. Baik. Sebagai pengerusi National Recovery Council Menteri, kita SOP agak ketat dan juga akan mengeluh tau. Ya, saya pun mengeluh juga. Walaupun saya bercakap dengan Menteri Kesihatan dan saudara Khairi Jamaluddin, awal-awal lagi saya kata saya faham kenapa dia gunakan SOP sebegini ketat. Ialah untuk mengawal daripada penularan wabak COVID. Saya fikir orang Melaka pun tidak mahu COVID mendadak balik semula. Terkini pun Ketua Pengarah Kesihatan telah maklum pada saya bahawa R0 yang menjadi satu ukuran tentang tahap keboleh jangkitan wabak seperti ini. Dulunya 0.9 itu sudah naik pada 1. Jadi itu petanda yang saya fikir boleh dikatakan membimbangkan. Namun begitu, kalau sekiranya dalam pilihan raya ini kita sekat langsung, macam yang saya lihat sekarang ni macam tak boleh bergerak. Jadi bagaimana kita nak perkenalkan calon? Dia tak boleh berucap. Ya, dia pergi mana-mana tu tunjuk diri pun agak terhad. Kami yang biasa terlibat, macam saya sebagai presiden parti, dia kata kalau pergi kedai makan tu boleh, tapi berucap tak boleh. Banyak lagi lah, saya fikir bukan saya saja tapi rakan-rakan yang lain. Jadi macam kalau calon patut bolehlah bagi dia jalan seorang, tempat seorang satu lagi nak pergi jumpa makcik-pakcik tu, asalkan dia ada penjarakan sosial, lagipun dia doktor, dia lagi faham, boleh tak dibenarkan, ataupun atas hal-hal tertentu tu juga dilonggarkan. Pasal kegiatan sosial yang lain boleh, tapi politik tak boleh. COVID tak kenal politik ataupun sosial. Kalau kat ramai-ramai ni politik. Dia tak boleh kata, this one kita tak akan jangkit, kita akan jangkit yang sana. Mana dia boleh buat gitu? So pokoknya asal kita jaga dan patuh. Tapi saya sedar kebimbangan Kementerian Kesihatan terutamanya lah kerana bila dah ramai itu kadang-kadang kita tak ikuti. Tapi saya minta pertimbangan supaya ada sedikit orang kata kelonggaran hanya untuk beberapa hari, tapi pantau keadaan, dan kalau itu diizinkan maka mungkin boleh memberikan sedikit ruang. Saya diberitahu satu daripada bilik gerakan kita dikatakan sudah terkesan. Jadi saya duka cita lah perkara itu berlaku, tapi bagus juga bila dah terkesan maka ada tindakan diambil untuk sanitize bilik gerakan itu. Sementara itu mungkin kita boleh cari gantian, tetapi diharapkan tidaklah sepanjang tempoh ni tak boleh pakai. Jadi kita akan berhadapan dengan masalah juga. So kita akan patuh itu. Saya lagi sebagai pengusi dulu COVID, jaga COVID di peringkat kebangsaan sebagai PM dulu, saya faham. Tapi sebab itu kita dalam keadaan apa sekalipun, walaupun pilihan raya, kita akan patuh. Kalau ada berlaku sebegitu, ambil langkah untuk sekat dan kawal. Tapi jangan sampai terhalang langsung amalan demokrasi sehingga tidak ada demokrasi. Saya tak fikir itu matlamat kerajaan. They should allow, but please take proper control. Berikan kepercayaan pada pimpinan politik untuk mengawal keadaan.
Mungkin RM30 yang anda transfer pada hari ini, yang anda pindah ke dan Johnny DAP dan calon juga berlawan dengan chief DAP. It's Naka. okay. Jadi apa strategi? Itu strategi kita. Bukan kita mengamalkan sikap rasis dan sebagainya. Saya fikir strategi kita tepat. Atas sebab apa sekalipun, meletakkan seorang profesional yang sudah banyak berjasa pada kawasan ini, walaupun ini katalah ini tradisinya MCA, DAP, saya tak takut. Kerana saya yakin di atas tahap kematangan pengundi. Ya, tahap kematangan pengundi dia boleh berfikir. Tapi mereka pilihlah siapa. At least ada pilihan. Yang ini ada, yang ini ada, ini pun ada. Dan saya jangka dia adalah merupakan antara calon yang terbaik, saya fikir, terbaik antara yang lain, dan pernah menunjukkan khidmat bakti membantu penduduk yang ada di kawasan ini. So, jadi wakil lagi berkesan. And I can trust him that he is very proper. Dia ada cukup kelayakan. Dia punya perwatakan pun nampak boleh tahan. Handsome juga orangnya, muda lagi. So, apa lagi? It is among the best of candidate I have in my Perikatan Nasional. Saya tidak mahu nak membuat andaian. Saya nak menyerah pada orang Melaka supaya seboleh mungkin mereka membuat ketentuan supaya akan terbentuk sebuah kerajaan yang kuat. Tak boleh buat macam, tapi ialah terserah pada mereka. Kalau mereka kata yang terbaik ialah Perikatan Nasional, tak adalah hang government. Ya, lebih daripada 15 yang akan dimenangi oleh Perikatan Nasional, tak ada hang government. Tapi tak tahulah keputusan yang rakyat Melaka nak buat. Saya bukan orang Melaka pun dan saya tidak ada undi di Melaka. Tetapi saya tak nak buat andaian what if, itu semua teori saja. So, sebaik mungkin kita tunggu dan biar rakyat Melaka tak tertekan dengan keadaan apa, dia pergi dengan rasa sukacita dan sukarela membuat keputusan untuk memangkah pada bandar parti. Yang ini saya fikir orang Melaka bijak untuk membuat keputusan. Malam Tan Sri ada menyentuh mengenai kajian Negeri Johor kan, dan hari ini veteran UMNO Tan Sri Syaril Samad mencabar Tan Sri untuk tarik sokongan. Itu niat jahat. Syaril Samad saya kenal. Dia hendak supaya macam mana berlaku di Melaka, berlaku di Johor. Ini pemimpin UMNO. Kan? Apa pemikiran dia? Dia macam nak sinilah. Jangan cabar saya. Saya Presiden Parti Bersatu Perikatan Nasional. Hanya kerana memikirkan nasib rakyat yang utama. Syaril tak fikir. Dia nak mencabar saya boleh buat. Besok, sekarang saya boleh tekan button, semua jatuh. You want to see that happen? Oh, pasal saya takut nak buat begitu? Saya tak takut. Kerana saya fikir yang penting rakyat di negeri Johor jangan berhadapan dengan masalah sebesar yang berlaku di negeri Melaka. Saya boleh cakap panjang, semalam pun saya dah sebutkan. Kalau saya ni orang kata vindiktif, nak membalas dendam, saya jatuh kerana UMNO tak sokong. Tapi tak ada pilihan raya, tak apalah orang lain naik. Jadi rakyat tak terkesan kalau tidak ada pilihan dari umum. Tengok apa yang UMNO buat di Melaka. Jahat. Kerajaan sudah ada, dia sendiri tombangkan kerajaan dia. Jadi kalau saya buat di Johor, macam Syaril bodoh tu, minta maaf saya katakan, dia suruh bersatu tarik supaya kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Hasni Menteri Besar daripada UMNO tu akan jatuh. Bijak ke bodoh? Minta maaf lah. Saya pun tak nak minta maaf Syaril, saya kenal lama dah. So you have to be reasonable. When time is so difficult, it is about the livelihood of people. It is about the interest of rakyat. It's not about your party. It's not about kuasa. Sorry to say, Syaril has lost his bearing. He doesn't make sense anymore. He's more concerned about his power. He lost in the last election. Dia
macam rasa marah dia kalah. But the fact is he has lost before. Tapi kalau kita nak membalas, kita boleh buat. Malam pun saya kata, tapi saya tak nak buat. Saya kesian orang Melaka. Takkan yang saya dah Melaka, saya nak pulang berlaku di negeri Johor, negeri saya. Bodohlah saya. Betul tak? Is it reasonable? Right? Media pun ngangguk. Takkan nak ikut nasihat, jangan cabar saya. Nak cabar besok pilihan raya, kita tengok rakyat sokong siapa. I'm so sorry, a bit hard, but I think it's really unreasonable. I think irresponsible. Buat satu kenyataan politik yang amat tidak bertanggungjawab. Sepatutnya orang Johor marah Syahril Samad. Pasal dia jangan tak tahu, saya sudah lama di Johor dan saya asal orang Johor. Saya tidak akan lakukan kepada orang Johor macam mana orang UMNO lakukan dengan orang Melaka. Fikir-fikirlah baik-baik. Alright? Tan Sri, pengalaman Tan Sri sebagai pengarah dan pilihan raya lama, tapi kebesarannya ialah pengundi luar, mungkin kadar pengundi itu agak turun dan akhirnya mungkin akan memberi kesan. Pandangan Tan Sri? Ya, kesan kepada keseluruhan. Bukan saja pada Parti Perikatan Nasional, tapi seluruhnya. Contoh macam pengundi luar biasa begitu. Sewajarnya mereka diberikan peluang untuk balik. Jangan sekat mereka. Yang mana di Kuala Lumpur boleh datang. Jangan besok halang buat sekatan jalan raya dan sebagainya. Itu yang pertama. Keduanya mungkin kerana pengundi yang ada di Singapura tak boleh balik. Pasal border tak buka. Kan? Itu masalah satu lagi. Ketiga pasal masalah COVID. Saya dengar orang takut nak keluar. Saya bimbang juga kalau semua takut tak keluar. Siapa nak ngundi? Tapi saya fikir kalau ada kawalan dan penjagaan kesihatan yang saya fikir SPR akan tetapkan di tiap-tiap pusat membuang undi itu ada apa dipanggil tempat untuk membuat saringan supaya diasingkan. Jadi ada bentuk kawalan-kawalan. Sebab tu mengadakan pilihan raya waktu COVID ni kos lagi mahal. Mahalnya kalau nak tambah doktor, nak apa jururawat di tiap-tiap pusat tu, dan mungkin salurannya ditambah. Kalau 2 mungkin nak buat 4 ni SPR punya saya fikirlah supaya tak bersesak-sesak. Jadi itu ada langkah-langkah sebegitu, tapi saya minta apapun situasi keadaannya rakyat telah harus gunakan kesempatan ini. Tapi patuh pada SOP itu tak boleh dielakkanlah. Okey. Alright, thank you.